Menggunakan ayam kampung, dibumbungkan atap nipah, berlatar belakangkan buluh, dia sangat-sangat menjadi nostalgia lah. Mengimbau nostalgia zaman-zaman saya kecil lah. Assalamualaikum. Salam. Buat tu. Buat atap Banyak tempat ke? Pasal layah tu buat atap, saya tengok dia. Saya teruslah buat. Tapi tak ada belajar. Dia tak ada ajar saya tengok je. Dia buat, lepas tu dia pergi, saya buat lah. Tu. Satu ketika dahulu, atap nipah adalah antara elemen penting dalam binaan bangunan, terutamanya rumah-rumah di kampung. Bagaimanapun, perkembangan masa menyaksikan penggunaan atap nipah semakin dipinggirkan. Walaupun dewasa ini, permintaan nipah sangat berkurangan, Yaakob Mis atau lebih dikenali penduduk kampung sebagai Pak Akub masih gigih mempertahankan elemen seni bina tempatan itu. Dia yang kini berusia 66 tahun masih giat membuat atap nipah bagi memenuhi permintaan yang ada. Selagi hayat masih ada, bapa kepada 7 orang anak ini akan memastikan penggunaan atap nipah tidak hilang di telan zaman. Menetap di Sungai Timun, Rembau, Negeri Sembilan, bagi Pak Akub, seni pembuatan atap ini mempunyai nostalgia tersendiri untuk dirinya. Selain pernah menjadi sumber pendapatan dalam membesarkan anak-anak, kemahiran pembuat nipah itu juga dipelajari daripada bapanya. Aku dia bergali-gali roman. Itu dia yang ada. Tak tengok? Dah. Ya, tak ada tak. Dua tanda tu. Dua tanda kecil. Mula-mula buat merin, belajar buat merin, tak ada jual, pakai sendiri. Lepas tu, daripada pakai sendiri, ada pula yang berkenan. Langsung dia berajat, dia menompah lah atap ni. Jadi saya teruslah ambil. Pasal layah tu buat atap, saya tengok dia. Saya teruslah buat. Tapi tak ada belajar, dia tak ada ajar saya tengok je. Dia buat, lepas tu dia pergi, saya buat lah. Tu. Jadi memang orang dah ramai tak pakai, kan. Memang saya tak buat, tapi ada yang menompah juga. Kalau ada orang menompah, saya buat lah. Dia kalau berjalan-jalan tu, dia jumpa pondok-pondok atap ni, dia tanya-tanya, siapa buat, dia orang tunjukkan, dia datanglah sini. Tapi saja nak buat untuk jual memang tak ada lah. Istimewa dia tu lah atap ni. Duduk sedap, tak panas. Tengah hari macam mana pun. Tak payah kipas pun dia memang sejuk. Tu. Ini jam orang dah memang kurang lah pakai. Berikutan permintaan yang semakin berkurangan, Pak Akub dan isterinya Asma Laila Dolah kini mengambil tempahan membuat jala dan melakukan kerja-kerja kampung seperti menternak ikan di rumahnya. ...35 km dari kediaman Pak Akub di Sungai Timun, kehadiran bangunan ini menjadi tarikan mereka yang melalui Jalan Serting, Kuala Pilah. Binaan yang terletak di tapak seluas 3 hektar ini agak unik kerana ia dibina sepenuhnya menggunakan tiang buluh dan berbumbungkan atap nipah. Menurut pemiliknya, Khalid Husin, pembinaannya mengambil masa hampir setahun untuk disiapkan. Mula dibuka September lalu, bangunan yang menempatkan restoran Mac Ulan seakan melambai pemandu yang mengikuti laluan ini. Menurut anak jati kelahiran Muar Johor ini, idea untuk membuat bangunan dengan konsep sedemikian timbul kira-kira 20 tahun lalu.
Idea dah lama. Jadi konsep mengapa saya pakai buluh dan atap nipah akan datang, dia akan balik kepada nature. Cuma bentuk tu kita tak tahu macam mana. Jadi kita gunakan bahan-bahan tempatan. Buluh ni kita ambil di kawasan sekitar kampung-kampung tradisi. Kampung-kampung tradisi ni ada banyak buluh. Yang kita guna adalah buluh au. Dan nipah ni dengan Pak Akop, kita gunakan lebih kurang 500 batang buluh. Dan kita gunakan nipah lebih kurang dalam 4,000 keping macam itu. Bagi dirinya, walaupun penggunaan atap nipah dan buluh memerlukan penjagaan yang tinggi, bagi graduan Seni Bina dan Perancangan Bandar Universiti Sains Malaysia, nilai estetika yang dipancarkan bangunan seumpamanya menjadikan dia tertarik untuk membinanya. Bangunan ni yang paling suka sekali adalah bangunan yang 100% buluh dan nipah ni. Dia punya kos dia tak tinggi, tapi transport dan pemasangan tu dan binaan tu yang sangat lambat. Upah tu yang lambat. Jadi lebih kurang dalam setahun itu untuk bina dia. Kalau kita guna binaan lain mungkin 3 bulan dah siap. Sejak mula dibuka 3 bulan lalu, aura keunikan seni bina tradisi Melayu ini telah menjadi daya tarikan utama untuk pelanggan singgah di sini. Kalau dari utara, maknanya Pantai Timur, Rompin, Kelantan, Kuantan, Pahang, dia akan lalu sini nak pergi ke Lembah Kelang, Johor dan Melaka. Dari sana pula, dari Lembah Kelang, Johor, Melaka, mereka nak pergi Pantai Timur, Rompin dan Pahang, dia akan mesti lalu jalan ini. Jalan ini lebih kurang 30-40% adalah orang yang jalan jauh. Selain memperkenalkan lebih banyak hidangan tradisional yang menggunakan hasil kampung, dia juga bercadang untuk menambah kemudahan di restorannya ini di masa hadapan. Khalid berharap dengan adanya kemudahan itu nanti, restorannya akan menjadi medan rehat dan rawat bagi mereka yang melalui jalan ini. Bagian mengambil daun boleh nak mengangkat dia. Kalau banyak, kena pakai pengkawan. Kalau pengkawan tak ada, tak lebih lah. Ketika Khalid sibuk dengan restorannya di Serting, di Sungai Timun pula, Pak Akop dengan ditemani anak saudaranya, Muhammad Hafiz, kembali turun ke sungai untuk mengambil daun nipah. Sejak beberapa hari lalu, dia mempunyai tempahan yang perlu disiapkan. Untuk menghasilkan atap nipah yang tahan lama, Pak Akop perlu memilih daun yang sesuai. Walaupun terdapat banyak pohon nipah yang tumbuh di sepanjang Sungai Timun, untuk mendapatkan daun yang benar-benar sesuai amat sukar. Ia memandangkan sama ada kelebaran saiz daun yang ada adalah kecil atau pendek. Buat atap ni nak tengok pokok tu lah. Kalau dia tak subur sangat, daun dia kecil. Kalau kita buat atap tu jadi pendek, pasal kita lipat dua. Kalau pokok dia tu subur, daun dia panjang lah. Daun dia panjang, kita lipat dua tu, makna daun kita, atap kita besar lah. Apabila menemui pelepah yang sesuai, Pak Akop memotongnya dan hanya mengambil daun pada bahagian tengah sahaja. Untuk memudahkan pemilihan daun dibuat, Pak Akop menggunakan formula pengelabelan A, B dan C pada pelepah. Bagi daun kategori A, biasanya ia adalah daun paling lebar, tua dan terletak pada awal pertengahan pelepah. Sementara daun C pula adalah daun yang terletak di hujung. Kebiasaannya daun C agak lembut, kecil dan pendek. A dengan B ni, kalau kita pakai daun tu, ketahanan dia tu lah.
dia tahan lah. Tahan lama. Daun C ni cepat sangat habis Kalau kita pilih A semua tak pakai B, lambat nak dapat daun. Mau 2 hari baru dapat daun tu. Selain menggunakan daun yang benar-benar matang, ketahanan atap nipah yang dihasilkan Pak Akop juga bergantung kepada jumlah lapisan daun yang digunakan. Kebiasaannya, Pak Akop akan menggunakan 4 helai daun untuk satu lapisan dan pada satu atap sepanjang 6 kaki, dia memerlukan kira-kira 400 helai daun. Secara keseluruhannya, bagi menghasilkan jumlah atap yang ditempah pelanggan, Pak Akop memerlukan antara 5 hingga 6 guni daun nipah. Dan setiap guni beratnya di antara 60 hingga 70 kilogram. Selain daun, untuk menghasilkan atap nipah, Pak Akop memerlukan buluh yang menjadi tulang atap atau mengkawan. Kebiasaannya, buluh yang digunakan bagi membuat mengkawan adalah dari jenis betung atau buluh akar. Kedua-dua buluh ini lebih tebal, keras dan tahan lama. Saya rasa nak buat atap ni, saya buat boleh saja. Nak mengambil barang ni saya yang dah kurang lah. Dah kurang mampu lah nak ambil barang ni. Maknanya kalau macam orang menempah tu dah beri duit kat saya, alih-alih yang saya suruh ni ambil daun ni tak jadi, duit saya pulang balik lah. Saya tak mampu nak ambil daun ni. Bahagian mengambil daun ni boleh lagi. Nak mengangkat dia, kalau banyak kena pakai kengkawan. Kalau kengkawan tak ada, tak boleh buat lah. Kalau boleh buat pun masuk panjang lah. Okey, jom kita tengok atap ni. Atap? Atap yang saya tempah tu lah? Awak tempah. Hari ini tibalah masa yang dinantikan. Khalid dan isteri turun sendiri ke Sungai Timun bagi mengambil atap nipah yang ditempah. Ni kalau kayu, buluh lagi tahan. Tempahan ini adalah sebagai tambahan kepada jumlah atap yang diperlukan bagi projek menambah baik kemudahan yang ada di restoran mereka. Dah tinggal siap. Antaranya adalah menyediakan ruang niaga bagi penduduk Bandar Baru Serting dan kawasan sekitarnya. Tak ada dia macam pokok kelapa. Jika dahulu daun nipah dan buluh diikat menggunakan rotan, namun kerana kesukaran mendapatkannya, Pak Akop menggantikan rotan dengan tali plastik keras yang biasanya digunakan sebagai mata mesin rumput. Harga bagi satu atap nipah ini hanya RM10. Kita Mek Ulan ni bercita-cita mewujudkan vendor usahawan baru. Jadi kios-kios yang ada ni adalah yang belum pernah berniaga. Jadi kita Mek Ulan ni adalah sebagai satu platform untuk dia orang mula berniaga. Sebab apa? Nampak mudah. Tetapi bila dia orang praktikkan baru dia orang tahu. Masa tu dia orang tahu belajar bagaimana nak simpan stok, bagaimana nak menjimat, bagaimana nak berapa ramai pekerja yang perlu untuk boleh bayar ke tidak. Macam tu. Maknanya dia orang belajar. Secara praktikal itu yang penting, secara praktikal. Dalam masa yang sama pun kita pun memberi tunjuk ajar, galakkan dan bertukar-tukar fikiran. Untuk mewujudkan keseragaman dengan bangunan utama, Khalid bercadang semua ruang niaga ini turut menggunakan atap nipah. Dia berharap dengan adanya ruang niaga ini
ia bukan sahaja memberi peluang kepada penduduk kampung untuk menambah pendapatan, tetapi pada masa sama memberi lebih pilihan kepada pelanggan untuk menikmati juadah yang diinginkan. Sejak mula beroperasi lagi, kewujudan bangunan buloh dan nipah ini telah menarik perhatian orang ramai untuk datang ke sini. Antara mereka termasuklah Nur Arifah Rusli. Selain berkunjung bersama suami atau kawan-kawan, Nur Arifah juga sering membawa saudara maranya. Di samping pelbagai hidangan enak, pelanggan terutamanya generasi muda juga dapat mempelajari banyak perkara daripada seni bina yang dibina. Bila kita makan ayam kampung, dibumbungkan atap nipah, berlatar belakangkan buluh, dia sangat-sangat menjadi nostalgia lah. Mengimbau nostalgia zaman-zaman saya kecil lah. Pendedahan kepada budak-budak yang kanak-kanak yang zaman sekarang yang tak tahu apa itu penggunaan daun nipah tu buat apa, buluh buat apa. Jadi dia sangat-sangat membantu pada pembelajaran budak-budak jugalah. Penggunaan atap nipah kini ibarat cahaya mentari senja yang menanti masa untuk melabuhkan tirainya dan hilang di telan gelap malam. Atap nipah yang dahulunya penting dalam pembinaan bangunan, terutamanya kediaman, kini semakin dipinggir dan dilupakan. Tak ada siapa nak buat lagi. Tak ada pengganti. Yang nak belajar pun tak ada. Maknanya kalau di tak kedai saya tak ada lagi, makna ni lupus lah. Memang tak ada. Tak tahu buat, mana-mana pun tak tahu buat. Secara tidak langsung, kehadiran insan seperti Pak Akop dan Khalid dapat memastikan kelangsungan budaya tradisi bangsa terus terpelihara daripada ditelan zaman.